warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini untuk pertama kalinya saya direzekikan untuk datang ke sini bertemu dengan ibu-ibu, bapa dengan anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Nur Laila yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama di sini. Ini adalah satu daripada rezeki yang Allah bagi sebenarnya. Orang yang menyampaikan itu ada rezekinya. Begitu juga dengan orang yang mendengar. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Tajuk kita lebih kurang masalahnya dengan apa yang Cik Nur Laila sebut tadi. Cuma saya fokus kepada rukun hauli dalam solat. Disebabkan sebelum ini saya difahamkan ada penyampaian yang dibuat oleh Ustazah Hanisa tentang solat. Jadi saya sentuh sebahagian kecil yang berkaitan dengan bacaan, insya-Allah, yang kita sebut sebagai rukun hauli. Okey. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa amalan solat ini adalah amalan yang pertama sekali Allah akan hisab. Allah akan hitung. Perkara yang paling penting dalam hidup kita setelah kita mengucap dua kalimah syahadah adalah solat. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, saya akan bacakan sebahagian saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Maksudnya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jadi solat itu adalah amalan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita tak solat, ibaratnya kita hidup ni tak ada makna. Sebab solat ini adalah jalan penghubung kita yang paling baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhubung dengan Allah secara terus melalui solat kita. Ibaratnya kalau kita nakkan sesuatu, inilah hubungan resmi kita yang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari 5 kali. Allah panggil kita, Allah jemput dengan azan tu, jemputan yang special. Dipanggil kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita datang dalam keadaan yang bersedia. Bermula dengan kita membersihkan diri, berwudu, kemudian kita siapkan diri kita dengan pakaian yang bersih, dengan tempat yang terbaik untuk menunaikan solat, sebab kita sedang berhadapan dengan Raja, dengan pencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di dalam solat ini, saya yakinlah semua orang dah tahu, tapi saya ulang lagi sekali. Kita bahagikan rukun-rukun solat itu yang 13 tu kepada 3 bahagian. Pasti saya yakinlah tuan-tuan, ibu, anak-anak, bapa-bapa sekalian dah tahu tentang ini. Tapi kita kena ulang, sebab ilmu yang berulang itu berkat, insya-Allah. Di mana rukun tu ada 3, rukun qalbi. Qalbi itu maksudnya kat dalam, dalam hati. Itu niat kita. Niat tu mesti ada di dalam hati. Bukan di yang dilafazkan tu. Yang lafaz tu lain. Yang kena ada, yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang dalam hati kita. Okey. Kemudian yang kedua, ini yang saya nak sebut malam ini, yang kita nak fokus pada malam ini, rukun qauli. Kat situ ada 5. Yang pertama sekali adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyatul akhir, yang keempat salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahiyat akhir. Dan kelima memberi salam. Maksudnya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita kena jaga 3 rukun ni. 3 rukun ini. Sebab 3 rukun ini menentukan sama ada solat kita itu diterima ataupun tidak. Kita tak naklah kita tiap-tiap hari buat
apa ni, pekerjaan, kita buat amalan, kita dah buat dengan sepenuh jiwa kita, ya, sepenuh hati kita, tiba-tiba ditolak. Kenapa ditolak? Kerana ada kesilapan, ada kesalahan, ya. Tapi saya yakinlah ibu-ibu beberapa yang ada di sini, anak-anak, ya, kalau kita datang ke majlis ilmu yang kita buat malam ini bermakna kita adalah antara orang-orang yang Allah akan pelihara. Sebab orang yang sedang belajar, sedang memperbaiki diri, kalau dia buat kesalahan, Allah tak akan ambil kira sebagai dosa, sebab dia sedang belajar untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kalau kita buat kesilapan, kita dimaafkan. Ya, jadi saya harap begitulah kita semua, sebab kita sebenarnya tak sunyi daripada silap dan salah. Okay? Yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li ni perbuatan kita, berdiri betul. Ya. Yang kedua, rukuk serta tamakninah. Tamakninah tu sangat penting. Ya. I'tidal serta tamakninah. Sujud 2 kali serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Duduk tahiyat akhir dan tertib. Itu semua adalah rukun-rukun fi'li. Ini saya tak sentuhlah malam ni walaupun ada dalam nota saya, tapi saya akan fokus kepada 5 perkara penting yang tengah tu, rukun qauli. Ya? Pernah dengar ya kata rukun qauli? Pernah dengar ustaz-ustaz kat surau-surau, kat masjid biasa sangat bincang benda ni, ya? Okey, terutama ibu-ibu bapa yang dah, orang kata kita yang dah berada di 5 siri, 4 siri ni dah lama dah sebenarnya belajar. Cuma kita sikit lagi kita nak lihat, nak muhasabah, nak tengok adakah amalan kita selama ni betul sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini benda yang saya nak fokus malam ini, 5 kesalahan yang biasa berlaku. Ya, 5 kesalahan yang biasa berlaku. Yang kita sedar ataupun tak sedar, benda ini boleh menyebabkan solat kita yang penting tadi tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama sekali adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, bacaan al-Fatihah. Ya. Yang ketiga, bacaan tasyahud, ya, ataupun tahiyat akhir. Yang keempat, bacaan salawat di rakaat terakhir. Yang kelima, lafaz salam. Jadi 5 benda ini sangat-sangat penting yang kita kena gunakan seluruh kekuatan yang Allah bagi pada lidah kita. Lidah ni guna untuk cakap kan, dan masa yang sama untuk membaca, masa yang sama untuk menyebut, masa yang sama untuk melafazkan. Ya, jadi sebab itu dia kata takbiratul ihram itu kita lakukan di permulaan solat. Okey, Allahu akbar. Allahu akbar. Kita lafazkan takbiratul ihram. Jadi lafaz ini, ya, sekiranya kita tidak menyebut atau tidak melafaz perkataan Allahu Akbar, tak bunyi, tak dengar dengan telinga kita sendiri, yang kita baca dalam hati, maka tak sah solat kita. Tak sah solat. Ya? Kita baca dalam hati, kita rasa kita khusyuk nak baca, tapi sebut dalam hati. Angkat tangan tapi tak bunyi lafaz Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama. Nanti kita akan bincang lebih panjang lebar lagi tentang ini, sebab ini sangat penting. Baru permulaan solat, permulaan yang sangat-sangat penting untuk menentukan solat kita ini Allah terima atau Allah tolak. Ya. Okey, yang kedua, bacaan Al-Fatihah juga. Kalau kita tidak menyebut atau tidak melafazkan perkataan demi perkataan dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah ada 141 huruf. 141 huruf dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita tak lafazkan, terkurang hingga 140 ataupun terlebih jadi 145 pun tak sah solat kita. Jadi nampak benda itu macam mudah, tapi rupanya ada di sana beberapa perkara yang Allah pandang, Allah lihat, ya? Okey, jadi kalau lebih-lebih lagi, kalau semua 141 tu kita cuma baca dalam hati. Ada pernafasan tak orang solat? Kan? Kita pandang orang solat, dia solat tapi mulut tak gerak pun, bibir tak gerak pun. Ya, nampak macam tergebir-gebir macam orang sedang solat, tapi tak gerak bibir dia. Maksudnya dia tidak melafazkan bacaan tadi. Jadi bila melibatkan takbiratul ihram, melibatkan Fatihah, tak sah solat. Ya, nauzubillah.
Yang ketiga, bacaan tasyahud atau tahiyat akhir. Sama juga kalau kita cuma baca dalam hati, tak melafazkan dengan betul mengikut huruf-huruf yang ada, maka dia jadi tidak sah. Ya? Ataupun kita tertinggal mana-mana huruf dia tu, ya? Tertinggal mana-mana huruf, tertinggal sebab tak tahu ataupun memang gitu daripada dulu zaman kita budak-budak lagi memang diajar macam gitu. Dan kadang-kadang kita tak belajar pun, kita cuma baca ikut-ikut je, tapi tak tahu sebenarnya perkataan tu bagaimana. Jadi berlaku kesilapan, ya. Yang keempat, bacaan salawat di rakaat terakhir. Kita tak lafaz ataupun tak sebut selawat ke atas Nabi, cuma baca dalam hati, juga tidak sah salat kita. Yang kelima, lafaz salam. Itu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu kalau kita tak lafaz dan tak sebut, juga dikira tidak sah. Ya? Nampak tak sekarang ni? Jadi penting kita lafaz, kita sebut dengan jelas, yang mana kita sendiri yang solat tu boleh dengar. Kita sendiri. Kita sendiri boleh dengar lafaz tu. InsyaAllah. Okay. Jadi ini sesuai dengan anjuran Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Muzammil ayat 4, yang Cikgu Nurhaydah pun ada sebut tadi. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Atau lebih daripada seperti itu. Ini adalah surah Al-Muzammil ayat 4. Perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk bangun di waktu malam menunaikan solat tahajud. Ya? Tapi disuruh dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tenang, dengan tartil. Bila disebut tartil itu maksudnya baca tenang-tenang, bukan kita nak lari mana pun, kan? Kalau kita solat, kita tak tenang, tak dapat rasa khusyuk, maknanya solat kita tu seolah-olah kita buat dalam keadaan sambil jadi penting bacaan yang 5 tadi yang saya sebut tu dibaca dengan tartil, ya, insyaAllah. Okey. Jadi pada 13 rukun solat tadi, saya akan pergi terus kepada yang ketiga. Okey, takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram yang kita sebut tadi, Allahu Akbar, ya. Yang pertama kali itu masa mula-mula kita mendirikan solat, ya. Jadi dalam takbiratul ihram tu contohnya perkataan Allah kita sebut jelas, tapi akbar tu kat dalam hati. Boleh tak? Separuh je jelas. Separuh lagi simpan dalam hati. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Lafaz ni mesti dua-dua mesti jelas. Okey. Sebab kalimah ini dikatakan lafaz takbiratul ihram ini merupakan rukun qauli, wajib dilafazkan 100%. Yang tadi kalau kita sebut dalam hati, lafaz dalam hati je, tak ada langsung 0% dah. Kan? Tadi 0%. Kalau nak sebut Allah je, tak nak sebut akbar, tinggal 50%. Jadi 50 saja ada pun tak sah juga solat kita. Ya? Kadang-kadang dia tak perasan ni, kan? Dia tak perasan. Sebab apa? Kerana solat kita tu kita sebut Allah, nak datangkan niat dia punya lama, kan? Nak datangkan niat dia punya lama. Sedangkan niat tu adalah lintasan. Dia bukan benda yang kita lafaz satu sama dengan sebagaimana kita sebut dalam lafaz tadi, ya. Okey. Jadi kalimah ni mestilah jangan kita pisahkan ataupun jangan kita keluarkan dulu. Sebenarnya ejaan pada Allahu Akbar tu ada kesilapan. Saya tak dapat nak padam sebab dia ada, saya cuma copy paste daripada tempat lain, ya. Jadi Allah tu ejaan yang Allahu Akbar tu tak betul lah, itu salah di situ tulisan, ya. Maksud Allah tu sepatutnya dia punya alif tu satu saja, ya. Okey. Jadi itu satu contohlah takbiratul ihram, ya. Jadi ini lafaznya yang kita buat semasa kita memulakan solat. Ini saya nak beritahu tentang kesalahan yang berlaku. Yang ni pun aku tulis. Selepas ni nak tulis kat papan putih tu. Boleh tulis ni? Boleh tulis papan putih tu. Tak apa, saya tulis sebab ini tak tahu nampak, Ini bawa ni kan? Bawa. Tak dengar tu. Dah sampai? Okey, yang pertama ni kesalahan yang berlaku, ya. Lafaz tu kita kena sebut penuh lah, Allahu Akbar, ya. Yang kesalahan yang berlaku bila kita panjangkan sini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila kita panjangkan ke depan ini, seolah-olah kita tanya, ada
adalah salah. Kesalahan yang pertama. Sah tak solat? Tak salah solat. Okey, ada yang tak setuju kan? Pernah tak buat gitu? Pernah tak buat? Tak pernah Alhamdulillah, itu satu yang pertama kesalahan. Kita panjangkan A di depan tu, ya. Itu tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ni kesilapan kat sini. Kesilapan situ ada waw kecil. Waw kecil kat bawah tu kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sekarang bila kita panjang sini, ini sebenarnya dalam kaedah Arabnya kalau biasa kita jumpa macam tu macam maksilah kalau tajwid. Tajwid hukum tajwid. Jadi bila kita tengok situ sebenarnya hak tu bukan dhamir, bukan hak dhamir. Hak dhamir ni masih ganti nama, ya. Sebab itu adalah kalimah Allah. Tetapi dibaca begitu salah. Allahu Akbar salah, ya. Tak boleh. Jadi itu pun sama salah, cuma kesalahan ini tidak membatalkan solat lah, sebab tidak mengubah maksud. Tak mengubah maksud, ya. Okey. Yang ketiga, okey, kita sebut Allahu Akbar. Ada syaddah kat atas tu. Ada syaddah. Kita tak tahu lah orang kakak ke apa kan, dia sebut Allahu Akbar. Gitu. Jadi kita sebut bar itu dengan syaddah, kita tambah perkataan ba kat sini. Sedangkan ba itu satu je. Bila kita tambah dah jadi dua, menyebabkan kita kata Allah tu membesar-besarkan. Membesar-besarkan. Sedangkan maksudnya Allah Maha Besar dan mengubah maksud. Ya. Okey. Yang ini pula Allahu Akbar. Bunyi macam sedap kan orang azan panjang tu. Tetapi itu pun tak boleh juga panjang maksudnya. Maksudnya apa? Allah tu gendang besar. Gendang. Gendang yang orang guna gendang pembang. Itu maksud dia, mengubah maksud. Jadi tak sah. Ya? Kita rasa macam nak panjang tu rasa macam tak ada apa-apa. Tapi bila sebut Allahu Akbar, tak boleh. Tak boleh panjang di hujung. Ya? Kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya? Okay. Yang ini kita tambah pula wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut maksudnya Allah dan Maha Besar. Menambah juga, ya. Kita menambah, ya, menambah perkataan wow di sini, sedangkan tak ada wow di situ. Ya. Okey. Yang keenam, kita letak tak nak wow di situ, kita beri bawa depan lah. Sini depan, ya. Okey. Kita kadang-kadang kita sebut ni, kita tak tahu pun ejaan tu macam mana, betul tak? Kan? Apa benda ejaan ni macam mana? Jadi kita sebut mula-mula nak angkat takbir tu, wah tu dulu. Wah kat depan. Pun salah juga. Dan tu nak sambung kat mana? Dia kena ada ayat sebelum, baru dia sambung ke situ. Sebenarnya dan Allah Maha Besar. Dan Allah Maha Besar, dia kena ada ayat sebelum, baru ada sambung dengan dan tu, ya? Okey. Yang ni pula tukar kaf jadi qaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa tak tahu nak minta maaf kalau orang Jawa kan bila disebut qaf. Saya ajar Al-Quran. Kadang-kadang orang Jawa ni tekan aqaq. Di dalam, ya. Sedangkan dia kaf. Lembut je. Dia sebut Akbar. Qabar kubur. Kan kubur. Allah Akbar. Allah tu kubur besar. Besar kubur yang besar. Gitu. Jadi Akbar salah. Jadi kita kena sebut betul makhraj huruf kaf. Bukan aqaq. Bukan. Ya. Sebab tu. Yang ke-8
ke-8 ni oleh kerana tak hadir niat, kan? Tak hadir niat, kita pun mulalah nak Allah. Lama berhenti, kan setah kat situ. Allah sebut akbar. Allah berhenti lama tu baru keluar Allah akbar kat belakang. Jadi juga tak sempurna. Sebab lepas tu dia kena bersambung. Allahu akbar. Jadi kadang-kadang ini banyak berlaku sebab nak hadirkan niat. Kan? Bila kita nak hadirkan niat, terutama pula solat jamak. Solat jamak, solat kosong. Orang musafir tak hadir niat. Sedangkan niat dia lafaz yang sekali lintas dalam kita nak solat, kan? Ini tidak bersambung, ya? Tidak bersambung. Yang 9 ni, ini yang saya sebut daripada awal tadi, yang sunyi sepi, tak ada apa-apa, tak sebut langsung. Nampak angkat tangan, tapi tak bunyi takbir, ataupun bunyi yang tak difahami. Dia tak senyap, dia tak ada apa-apa, kita boleh sebut. Jadi yang ini, hal lain tadi itu ada jugalah yang masih boleh dimaafkan. Yang ini memang tak ada maaf ilmu lah, tak ada langsung. Sebab kalimah itu tak keluar, tak dilafazkan, ya? Okay. Boleh faham, So ada 9 semua sekali, ya? Tapi yang juga banyak berlaku kadang-kadang Allah tadi lah yang saya sebut tadi, separuh kat luar, kat mulut lafaz Allah akbar tu kat dalam hati. Satu lagi yang termasuk dalam kategori yang nombor 8 tu lah, ya? So ini adalah 9 perkara yang kita nak jaga bila kita memulakan solat. Allahu akbar, ya? Sebab bila kita mula membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna solat kita tu sepenuhnya yang kita buat tu adalah hanya Allah sahaja yang utama dalam tu. Hanya Allah sahaja yang kita sedang menghadap dia, yang tak ada benda lain. Selalunya berlaku, kan? Kita masa solat tu Allahu akbar je, teringat kain kat luar, hujan turun tak angkat. Allahu akbar, kita teringat kita pergi masak kat dapur tadi, tak ingat tak tutup api. Kunci kita dah hilang 3 hari, teringat dalam solat tu datang. Itu semua gangguan-gangguan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia dengan satu makhluk yang bernama syaitan. Syaitan ni dia memang berjanji pada Allah. Iblis berjanji kepada Allah. Masuk tajuk lain sikit. Iblis berjanji kepada Allah setelah dia dikeluarkan daripada syurga, ya, kerana dia tak nak apa? Tak nak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Dia tak nak sujud, dia takabur, dia sombong. Dia kata aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Jadi dia minta pada Allah dipanjangkan umur sampai kiamat, dan aku akan pastikan setiap anak Adam, aku akan goda dia sampai aku akan tunjukkan pada Allah bahawa aku ni lah yang lebih kuat, ya, daripada anak Adam. Itu tujuan dia. Dia akan goda anak Adam ini, terutama di dalam semua kehidupan, bermula daripada apa sahaja yang kita buat, ada niat. Daripada dalam solat tu paling banyak pun pada sukalah dia masuk, ya. Sebab tu kalau bapa lah khususnya yang pergi solat berjamaah di masjid-masjid, yang pertama yang dia akan tersempit, tak boleh masuk, tak boleh ganggu, bila soft tu merapatkan soft. Penting sangat soft tu rapat dan lurus. Itu tujuannya kenapa Islam sangat pentingkan soft yang rapat dan lurus. Bila imam kata sawu sufufakum, luruskan soft kamu, betulkan soft kamu, samakan soft kamu, itu tujuan dia. Bila kita solat, insya-Allah, Okey, jadi syaitan tu itu tujuan dia, dan dia akan mengganggu, dia akan kacau, dia akan buat apa saja supaya amalan kita tadi batal, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita percaya selagi kita diberi oleh Allah petunjuk dan hidayah, insya-Allah kita akan selamat, ya. Saya ucapkan tahniahlah pada guru bapa, ibu, anak-anak, ya. Anak seorang ni tapi ada yang kat atas, kan, yang datang pada malam ini, yang dah lama pun ikut impak, dah lama, ya. Alhamdulillah. Saya pun salah seorang juga tapi di Wan Semaju, ya. Saya menyedarikan ibu bapa yang di Wan Semaju. Jadi kat sini ni memang ini kali pertama lah, kan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah rezeki yang Allah bagi, ya, kepada ibu-ibu, bapa, anak-anak semua. Allah bagi untuk kita dapat tingkatkan diri.
Sebenarnya untuk pengetahuan semua, bila kita sebut majlis, jalasa, dalam bahasa Arab kata duduk. Duduk tu dalam bahasa Arab dia ada dua. Sama ada jalasa ataupun qa'ada. Qu'udan ataupun julusan. Ada dua. Tapi kalau kita sebut qu'udan duduk daripada atas ke bawah. Duduk turun ke bawah. Macam saya sekarang ni, saya nak duduk atas kursi, saya akan berdiri, saya duduk. Ni namanya qu'udan. Ya. Tapi kalau saya dari duduk, saya duduk, saya berdiri. Saya nak duduk juga tapi saya duduk bawah. Tadi saya duduk bawah ke lantai ni. Saya naik, saya duduk atas kursi. Untuk tempat yang lebih tinggi, ini nama julusan. Julusan. Maksudnya, bila sebut majlis adalah tempat Allah nak mengangkat iman. Kerana dalam majlis ilmu, kita dapat ilmu. Dengan ilmu, kita akan terangkat iman kita kepada Allah. Kita akan jadi orang-orang yang syaitan tak suka. Kita akan jadi orang-orang yang syaitan rasa memang tersasa lah orang ni. Sebab datang majlis ilmu, kan? Pasti orang-orang ini orang-orang yang Allah jaga. Yang aku tak masuk ke dalam senarai nak bodoh dan sebagainya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada usaha-usaha yang dilakukan untuk membawa kita semua kepada program yang bagus, yang baik untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Okey. Sambunglah di sini. Okey. Doa iftitah ni saya tak perlu sebut kot sebab ni tidak masuk dalam kategori sunat. Sunat dibaca. Jadi kalau yang ini kita baca macam mana gaya, mungkin ada kesilapan ataupun bacaan kita mungkin ada yang tak betul sikit-sikit, itu tak membatalkan solat. Tak membatalkan solat sebab dia perkara sunat. Okey. So saya tak sebutlah, kalau lain kali mungkin nak baca betul-betul tentang solat tu, mungkin boleh buat sesi yang lain lah. Untuk hari ini saya tekankan kepada beberapa yang 5 tadi dulu. Okey. Kita pergi terus pada rukun qauli yang kedua, iaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Berapa kali sehari semalam kita baca Al-Fatihah? 17 kali. Kalau buat solat fardu je. Kalau buat solat fardu kita baca 17 kali. Tapi orang yang buat solat duha, yang buat solat sunat qabliyah ba'diyah, yang buat solat sunat taubat, bangun malam pula buat tahajud, buat solat witir dan sebagainya, tak tahu dah berapa dah banyak kan? Berapa banyak dah kita baca Fatihah ni. Jadi oleh kerana kita ni orang yang rajin solat, kita suka untuk Allah terima kita sebagai hamba yang dia sayang, maka kita kena pastikan bacaan Fatihah kita betul. Bacaan ni mestilah dilafazkan 100% daripada lafaz mulut kita dengan makhraj, tempat keluar yang betul dan tajwid yang betul. Bila sebut tajwid, maksudnya ada dengung, ada panjang, pendek, ada izhar kat sana, ada yang kita kena baca dengan jelas. Itu maksudnya. Okey. Jadi kita lihat. Okey. Ini saya ulang. Saya nak sebut sikit di sini kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kata wala apa tu? Wala yujzi ar-rajul an yahrima lis-salati biqalbihi wala yaqra'u biqalbihi hatta yuharrika lisanah. Maksudnya tidak sah bagi seorang lelaki, perempuan pun samalah walaupun dia guna lelaki kat sini, tak sah bagi seorang lelaki yang mengangkat takbiratul ihram untuk solat melalui hatinya, dan tidak sah pula dia membaca Al-Fatihah melalui hatinya sehingga dia menggerakkan lidahnya. Ada madan ya? Ada berbulat lagi. Tak tisu tu? Okey. Jadi ni hadis ni menjelaskan, bukan hadis ni kata-kata Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i yang mana dia kata tak sah kalau kita cuma melafaz dalam hati. Sebab tu ada pandangan mengatakan kalau hatta kita solat di belakang imam sekalipun kita kena baca. Kena baca. Sekadar yang kita boleh lah. Sebab bila solat bersama dengan imam tu untuk diikuti. Kan bila imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Jangan imam dah rukuk, kita masih lagi dengan Fatihah kita. Kan imam dah sujud, kita masih tak gerak lagi. Dia melibatkan perbuatan-perbuatan
yang boleh menyebabkan kita hilang rukun fi'li. Kita tak sebut kat sini lah Okey. Ini adalah surah Al-Fatihah. Okey. Surah Al-Fatihah. Yang kita tahu surah ni ada berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Okey, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada Ad-Dallin. Okey. Ini sangat-sangat penting. Selepas takbiratul ihram, yang ini sangat penting kita baca. Orang kita daripada bismillah dia tahu dah dibaca betul ke tak? Contoh kita baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tak? Apa yang silap? Lagi apa? Apa yang salah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi yang salah? Ha. Ha tu salah. Jadi situ ada ha. Orang kita panggil ha pedas. Bila kita nak sebut dia kita dapat rasa dia pedasan kat sini. Okey, jadi bila kita baca jelaskan sin. Jelaskan sin. Bismi. Bismi. Okey. Kat sini sin tu kena jelas sebab dia mati. Jadi kita kena bagi dia punya hak dia mati tu bis kena jelas. Ada kursi kosong nak duduk ni kot. Bagi orang duduk ni. Bila dia depan kosong tu, dia ambil kursi. Ini topik. Okey, alhamdulillah anak-anak sekalian, alhamdulillah. Terima kasih dah masuk dalam dewan. Kita duduk diam-diam dengar apa yang kita nak kongsi pada malam ini. Ustazah nak kongsi dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, dengan bapa-bapa sekalian tentang ini yang kita baca dalam solat. Okey. Siapa yang dah solat Isyak kat sana? Anak-anak lah, anak-anak tadi. Soalan dah masuk. Yang dah solat Isyak. Dah solat Isyak belum ni? Belum lagi Belum solat Isyak lagi. Kau yang boleh lepas Isyak. Oh, selepas maghrib dia datang. Lepas ni jangan lupa solat Isyak InsyaAllah. Okey. Jadi kita baca Bismi. Jelaskan sin. Kalau sebab sin tak termasuk di dalam huruf qalqalah. Qalqalah. Jadi orang yang belajar tajwid, dia tahu lagi qalqalah dari 5 huruf dia. Qaf, ba, jim, dal. Itu huruf kita panggil kalau nak mudah bahasa kita sebut baju dah kotor. Baju dah kotor. Ba, jim, da, qaf, ta. Tu baju dah kotor. Kita sebut tu bukan dengan ejaan yang betul lah. Tapi maksudnya di situ kita senang nak ingat ba, ju, ji, di, da, qaf, ta, kotor. Macam tu. Siapa yang nak ingat lah Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kat situ kita lihat kalimah Allah. Kalimah Allah tak boleh baca bismillah. Tak boleh baca bismillah. Kenapa tak baca bismillah? Kenapa tak baca bismillah? Sebab lafaz Allah tu didahului dengan baris bawah pada mim. Jadi dipanggil lafzul jalalah. Baris bawah ni lafzul jalalah tarfiq. Maksud dia tak ingat pun tak apa. Saya nak sebut saja. Lafzul jalalah ni khas untuk nama Allah. Jadi baca Bismillah. Tadi kita sebut Allahu. Dia kena sebut Allah, tak sebut Allah. Allahu salah. Kan walaupun orang India, kadang-kadang orang Pakistan Allah. Salah di situ kita tak boleh lah kalau kita yang orang ni. Kalau orang Pakistan ke mana-mana yang sebut Allah tak boleh nak ubah. Orang Cina ke tak boleh nak ubah tu, tapi dia belajar dimaafkan. Sebab lidah dia dah tak boleh nak sebut lagi. Tapi kita sebut dengan betul. Allah bukan bukan Allah. Allah Okay, Bismillahirrahmanirrahim.
Dekat alif lam tu ra tu ar-rah. Ar-rah, ra ada dua ra kat situ. Ar-rah. Ar-rah ya. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ha kena sebut betul. Tak boleh Bismillahirrahman. Rahma tak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi ra ni kena ada sabdu. Kita kena sebut dengan sabdu dulu. Ya. Jadi di situ ada hukum alif lam syamsiah. Kita kena sebut dengan getaran dia tu alif sabdu lah. Bismillah. Macam disebut Allah lah. Bismillah. Sebab ada Allah tu ada sabdu atas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Okay, kat belakang tu, kita boleh panjang 2 harakat, boleh panjang 4, boleh baca 6. Tapi kebiasaan kita baca 4 dan tengah-tengah dan ya? Jadi kita tak payah kejar laju-laju sebab bacaan Fatihah ni yang terbaik berhenti pada setiap tempat berhenti. Berhenti pada setiap tempat berhenti. Kita jangan kita nak rangkum semua. Kalau solat tarawih kan imam baca sekaligus daripada mula sampai hujung. Satu nafas je. Tak bagus lah sebenarnya. Jadi kalau ada pun sebenarnya bacaan yang kita boleh nak gabung-gabung tu dia sampai 4 je boleh. 4 berhenti. 4 tempat je boleh. Tapi saya tak nak ajar mereka nak sebut. Cuma saya nak ingatkan kita sebaik-baiknya baca satu-satu. Kalau kat hujung tu Ar-Rahim, kena tutuplah mulut. Tak boleh Ar-Rahim. Tak boleh. Dah tukar huruf. Salah. Tak sah solat. Tak sah solat Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdu. Al-ha tadi. Kena jaga. Alhamdu. Pun sama juga tak boleh kata Alhamdu. Tak boleh. Itu seolah-olah kita dah bagi baris daripada mim. Alhamdulillah Rabbi. Kena sebut sabdu tu. Tak boleh sebut Rabbi tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tak boleh. Mesti sebut sabdu dia. Alhamdulillahi Rabbi. Kena jelaskan dia dua tu. Rabbi tak boleh. Terus Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kena macam tu. Tu kat situ tu. Tu yang tanda bulat ni, yang tanda tegak ni, maksudnya dia mat. Ada hukum mat kat situ. Dia baca 2 harakat. Ya? Tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Sebab kita nampak tak ada alif tu. Kita baca ikut ejaan dia, kita baca tak pendek. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan Rahim. Kalau kita tambah sini, kat ha ni jangan tambah pula ha kat situ. Jangan tambah jadi tekan kat situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh. Kalau kita tambah tak sah solat. Nampak macam mudah. Tak sah solat sebab had dah ada 2. Ya? Sebut macam biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya? Okey. Maliki yaumiddin. Ya? Maliki yaumiddin. Ya? Ni kalau orang Arab kita dengar dia baca pendek, Maliki yaumiddin pun boleh. Sebab kat situ dia ada tanda ma tu, tanda alif tu menandakan situ ada 2 cara bacaan, qiraat yang lain lah. Kalau kita dengar imam-imam kat Mekah baca Maliki yaumiddin. Macam tu. Kita kat sini baca Maliki yaumiddin. Jadi kita bacakan yang itulah bacaan yang macam tu. Okey. Ini biasanya tak susah sangat. Tapi sebutan huruf dal, da, bukan da. Bukan da, tapi da. Lembut je. Da. Macam tu. Da. Dia bukan de. Tapi kalau tak boleh sebut pun tak salah. Yang itu cuma saya nak betulkan makhraj yang betul. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat sini ada huruf panjang. Iya. Tak boleh. Tak boleh tambah ya kat bawah. Tambah lagi. Dia dah ada 2 ya kat situ. Tapi tambah lagi i panjangkan. Jangan panjangkan i. Yang kita ada di situ adalah ya yang dah 2 ni.
kat sini dah ada 2 ya. Tapi jangan panjangkan hamzah ni. Iya. Iya. Itu cukup jadi. Salah. Tak sah solat. Kalau kita tengok mesti. Iya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Okey. Kemudian yang seterusnya ihdina bukan ada orang sebut dina kan? Dina. Ihdina bukan dina. Ihdina sirat. Ihdina sirat. Sod. Kita bayang nak sebut sod. Kadang-kadang dia sebut za lah apa kan? Sebut tukar sod tu jadi sin lah tu. Kalau berubah bertukar tu pun jadi salah. Ya? Kat sini ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey? Siratal ladzi siratal ladzi bukan zi. Banyak orang kita silap kat sini. Cuba sebut la. Dia bukan za. Nama saya Zaimah Za. Tapi la. Siratal ladzi. Bila dia sebut zai salah dah tak sah solat. Sebab kita tukar zai. Li sebut lembut je. Li. La. Li. Lu. Sama dengan ta. Fi. Lu. Sama juga wa. Li. Lu. Dia 3 huruf dia. Ya. Wa pun sama. Wa. La. Ta. 3 tu. Okey. So ini jaga siratal ladzi. Ni siratal ladzina an'am. So Aduh, amta. Salah. Terus amta dah salah sangat. Dia tukar jadi mim. Salah, ya. Dan tak sah solat. Nauzubillah, ya. Siratal ladzina an'amta. Dah sebut ni banyak juga orang buat macam ni. An'amta. An'amta. Salah juga. Sekarang tukar daripada hamzah jadi ain. Itu pun salah. An'am. Nak tekan sangat. Jadi an'am. Salah, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Angkat sini. An'amta. Alaihim. Ghairi. Ri tu nipis je. Ghairi. Ada sebut ghairi kan? Salah, ya. Ghairil maghdub. Bot ni huruf yang paling susah nak sebut. Tapi kita orang Melayu kalau tak boleh sekalipun dia dimaafkanlah sebab lidah orang Arab saja boleh sebut dengan betul. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Baru kita tak berhenti sini, salah saja berhenti nak bagi nampaknya. Waladhdha. Dha tu panjang 6 harakat. Kat sini. 6 ni panjang. 6 harakat dalam mad lazim kalimi musaqqal. Ya. Kita baca waladhdha. Faris ada 2 bot. Waladhdha. Li turun tu sebab kat sini ada sabdu menyebabkan lam ada 2 kat situ. Jadi kita kena betulkan dia punya mana yang ada sabdu kena bunyi detak dia tu. Bunyi dia punya 2 huruf tu. Okey. Waladhdallin habis kat situ baru amin. Amin tu sunnah aja. Sunat tak semua pun tak apa. Pada sunat. Ya. Amin sunat. Yang ini yang wajib. Kalau kita tertinggal salah satu, contohnya kita tertinggal ihdinas siratal mustaqim. Nak buat macam mana? Tak boleh susawi. Tinggal satu huruf susawi, tinggal satu gagabatan. Kita kena ulang baca. Kalau kita belum bagi salam tadi kan, kita kata memanglah rakaat tak kira. Kita tambah rakaat. Kalau kita tertinggal dalam bacaan tu sebab dia rukun. Bila dia tak sah, kita boleh selagi kita tak rukuk tu, kita boleh ulang. Kalau dah rukuk tak boleh dah bangkit baik dah baca Fatihah semula. Segar tadi salah lah. Salah baca, kita ingat yang satu baris tinggal.
Kita nak baca, tak boleh ulang begitu. Daripada kita dah rukuk, kita bangkit balik tu, kita baca Fatihah balik. Tak boleh. Kita sempurnakan, tapi yang tadi tu dalam bab, kalau tak sah Fatihah kita kena bangkit tambah lagi satu rakaat. Okay. Sujud sahwi ni untuk sunat dia ataupun untuk yang tertinggal bukan dalam bab yang melibatkan rukun-rukun yang besar lah. Ya? Okey, insyaAllah. Okey. Bacaan-bacaan ini 5 tadi dah habis 2. Ada siapa nak tanya pasal Fatihah ni? Ya, Fatihah ni. Kita payahlah sebelum saya minta belajar, kena belajar berguru lah. Kalau boleh cari guru, carilah mana-mana yang boleh ajar kita ni supaya betul sebutan tu. Sebab pada alhamdu boleh bertukar maksud. Kalau kita baca alhamdu. Saya pun tak ingat maksud dia apa tadi. Kalau tak silap seolah-olah kita sebut benda tu, seolah-olah kita sebut macam kematian. Alhamdu tu, ni pujian. Itu pada perkara kematian. Tak silap saya lah. Kata alhamdu. Ya? Jadi alhamdu, segala puji-pujian dah bertukar. Na'udzubillah. Okay. So habis Al-Fatihah, nak pastikan kita betul tak betul kena berguru dan belajar. Sebenarnya ini adalah di antara perkara yang kita belajar pun tak rugi. Kalau ibu perasan, ayah perasan, tadi saya sebut berapa huruf? 141 huruf. Dapat berapa pahala kalau baca? Satu kali baca Fatihah dapat berapa pahala? 1 huruf 10 kan? Kali dengan 10, 141 kali 10? 1410. Tu baru satu rakaat pertama. Ulang lepas tu kita masuk rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, masuk rakaat keempat setelah Isyak. Berapa banyak ribu dah dapat? Baru baca Fatihah. Nak bagi tahu pada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang ada di sini, Allah tu pengasih penyayang. Dia tahu kita ni umat Islam umur tak panjang. Umur umat Islam tak panjang. Nak berbanding dengan umur umat-umat yang terdahulu. Nabi Nuh berapa umur dia? 950. Dia kurang 50 tahun 1000 kan? Untuk umur Nabi Nuh. Panjangnya Nabi Nuh kan, nak banding kita umur 94 dah sekali orang tua. Dah 94 PM kita. 94. Itu kira dah tua dah tu kan? Dah bonus dah. Dah bonus dah ada umur tu kan? Datuk saya meninggal umur 500 tahun. Ya? Ada lagi dah seorang tahun ya? InsyaAllah. So, kalau kita lihat kat situ, ya, dalam surah ini paling penting untuk pastikan kita terus belajar dan belajar. Ya? Ibu-ibu, saya yakinlah tujuan Cikgu Laila tak buat majlis macam ini, dia nak supaya kita semua perhatikan. Dan tak lagi benda-benda yang kita buat ni yang kita tersalah. Okey. Terus kita pergi kepada ni tak perlu sebab ni bacaan-bacaan dia tu. Ini tahiyat awal ke akhir? Tahiyat awal Pergi kepada tahiyat akhir. Bacaan tasyahud tahiyat akhir. Okey, yang kita baca dalam ini at-tahiyyah. At-tahiyyah. Ada dua tu. At-ta tu ada sambung. Kena bunyikan letak tu. At-ta. At-tahiyyah. Ya tu kena letak bunyi kena. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadah. Masa ni kena lafaz dalam hati, kita kena sebut dalam hati, wasat dalam hati bahawa aku mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena datang ke dalam hati kita tu. Itu adalah perkara yang penting bahawa kita sedang memperbaharui syahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi saksi besok-besok ni kita solat. Inilah bukti kita memperbaharui solat, memperbaharui syahadah kita. Orang yang tidak menunaikan solat, dia tak mudah-mudah nak jawab syahadah ni dalam tubuh. Tak mudah nak jawab. Sebab inilah bukti yang boleh kita jawab dengan mudah dalam tidur dalam yang bacaan dalam solat. Penting sangat bacaan dalam solat kita ni. Ini adalah sebagai bekalan. Sebab tu kata bekalan mati. Ya? Yang kita buat di hari ni adalah untuk dalam kubur nanti kita masa disoal oleh malaikat. Malaikat soal kita tentang ini, kita boleh jawab sebab kita solat. Kita buat tak tinggal solat ni, insyaAllah. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Okey.
Ini tahiyat akhir ni kita baca sampai situ, kemudian salawat tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ini saya nak sebut pasal selawat atas Nabi, ya. Selepas tahiyat selawat atas Nabi. Jangan tambah dekat sini. Jangan tambah dekat sini. Tambah. Wa ala alihi Muhammad. Ada orang kita buat. Wa ala alihi Muhammad. Salam. Ini salam dan tak sah kita pergi solat. Sebab ini bacaan salawat dan adalah rukun qauli. Rukun qauli, ya. Tak tahu tak apalah, betul dah tahu, jangan buat lagi, ya. Maksudnya wa ala ali Muhammad. Tak boleh baca wa ala alihi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Sebab tu kena perhatikan yang kita baca tu dengan apa yang ada dalam buku bagaimana kita rujuk balik, ya. Wa ala ali Muhammad. Ya, sampai situ. Okey, yang bawah kama sallallahu ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dah termasuk di dalam sunat lah, ya. Okey. Kemudian yang akhir sekali ucapan salam. Nampak macam sunat senang sangat salam ni kan? Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pandang sampai kalau boleh pipi kita ni nampaklah bawah belakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak saya nak kata Assalamualaikum warahmatullahi? Boleh tak? Tak boleh. Assalamualaikum. Saya tak nak buang alif lam tu. Saya nak sebut Assalamualaikum, tak boleh. Sebab itu tak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta salam yang begitu pun boleh tak sah solat. Sebab ni masuk rukun qauli. Ya. Okey. Nampak mudah, tapi benda ni akan memberi kesan kepada ibadah kita, ya. Jadi nafas begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum yang sebelah lagi tu sunat. Kalau kita tak lapas pun tak apa, Dan bagi salam sebelah, tiba-tiba kita terkentut, contohnya kan. Itu cepat berlari air. Dah sah lah solat. Dah yang sunat je. Yang sebelah kanan ni wajib, yang sebelah sini sunat. Jadi tak lapas pun dia sah solat kita sebab kita ada sunat. Ini sudah. Benda-benda sunat ni ibarat makan nasi. Kalau makan nasi saja, tak ada ikan. Tak ada ikan, adalah yang wajib kan. Lauk utama adalah sebab dia wajib. Tak ada sambal kacang, tak ada ikan masin, tak ada sayur, tak ada benda-benda yang menambahkan lazat tu. Jadi sedap tak makan. Sedap kan? Di sunat tu menambahkan rasa lazat di makanan seperti menambahkan cantiknya amalan. Cantiklah amalan kita bila kita buat yang sunat-sunat. Dan yang sunat-sunat ni lah bukti kita sayang pada Allah. Kalau yang wajib, kalau kita tak buat berdosa kan? Yang wajib tak buat berdosa. Bila berdosa maksudnya kita dah berhutang kepada Allah. Tapi hak wajib dah selesai, kita buat yang sunat ni sebagai tambahan. Kalau kita sayang ke orang, kita bagi hadiah, kan? Bagi hadiah, bagi diri. Hadiah tu bukan wajib kita bagi, tapi kerana sayang. Jadi pada Allah Ta'ala pun, Allah tak perlukan kita. Kenapa Allah suruh kita sunatkan kita buat solat sunat dan sebagainya? Nak kita dapatkan kasih sayang dia, insya-Allah. Jadi benda-benda sunat, benda-benda yang Allah suruh, benda-benda yang berinfak dan sebagainya tu, yang Allah suruh buat yang sunat-sunat yang banyak tu untuk menambahkan pahala kita kepada Allah, ya. Mudah-mudahan besok dah masuk kubur, dah kembali pada Allah tak menyesal. Antara perkara yang ringkas, senang, yang akan dikesali oleh semua hatta penghuni syurga ialah kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz ni bila-bila masa kita boleh sebut kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Bila-bila masa kita boleh sebut. Tapi oleh kerana kita sibuk di dunia ni dengan bagai-bagai acara, bagai-bagai macam benda, tak sempat nak lafazkan itu. Sedangkan itulah yang sebenarnya sangat besar dia punya ganjaran yang Allah bagi pada kita, sebab dia memberatkan timbangan. Tablaul mizan, memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Pahala ganjaran dia, insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Saya cukup setakat ini dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai permulaan. Balik rumah cuba cek balik dengan anak-anak, suami tu cek isteri tengok bacaan suami, anak dengar bacaan anak-anak.
dengar betul tak bacaan tu macam Ustazah sebut tadi, kat mana ada kesilapan. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, mari kita sama-sama betulkan, insya-Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.